yang ni untuk mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seterusnya, terima kasih kepada Datuk Imam, Pegawai Masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudari antara Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, perencanaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Seperti mana yang diceritakan pada minggu lepas, bahawa kita akan mengadakan sedikit sambutan Maulidur Rasul sempena memperingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di sebelah saya ialah Tuan Syekh Fakhrul Razi bin Yub. Syekh Fakhrul Razi bin Yub, iaitu pegawai yang menguruskan bahagian wakaf. Sebelum ni bahagian Baitul Mal. Sebelum ni bahagian Baitul Mal, sekarang ni bahagian wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan juga kakanda ataupun abang kepada Tuan Syekh Muzammil bin Yub. Inilah abang dah. Ni abang Tuan Syekh. Sebelum ni Tuan Syekh menjadi qadi kita. Hari ini abang ada mai. Abang ada, iaitu Tuan Syekh Fakhrul Razi bin Yub, iaitu ketua bahagian wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Untuk wayana dan kena ada sebelum ni pun melibatkan tanah wakaf dan juga Baitul Mal, dan biasa buat banyak kali dah kita membuat program di sini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita akan membicarakan mengenai baginda Rasulullah SAW yang bertajuk Rasulullah dekat di hati. Rasulullah dekat di hati. Jadi bila kita sebut Rasulullah SAW dekat di hati ini, tidak lain dan tidak bukan ialah suatu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia, sama ada di atas muka bumi ini ataupun di langit sana. Jadi pada malam ni sepatutnya 3 orang konsep forum, tapi dah disebabkan masing-masing ada hal masing-masing, jadi hanya pada malam ni tinggal 2 saja. Jadi saya lah panel, saya juga moderator. Saya juga moderator, saya lah juga panel. Patutnya kena ada seorang lagi untuk melengkapkan, tapi semua masing-masing sibuk belakang. Mungkin di sebelah darat ni pun ada juga sambutan Maulidur Rasul. Jadi tak apalah, insya-Allah malam ni kita habis lagi lewat. Pasal lagi 2 orang lagi lama. Kalau 3 orang tak boleh lebih lama-lama. Kalau 2 orang boleh lebih lama. Baik, insya-Allah.
Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, untuk round yang pertama ni saya akan ceritakan sahabat sedikit mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya saya akan ajukan soalan kepada yang berbahagia ahli panel kita, iaitu Tuan Syekh Fakhrul Razi, iaitu Ketua Bahagian Wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Dan seterusnya saya akan kupaskan lagi untuk tajuk yang kedua bagi pihak saya, dan conclusion ataupun kesimpulan akan dilakukan oleh yang berbahagia Tuan Syekh kita pada malam ini. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana yang kita tahu, hari ini kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW adalah antara yang paling indah dalam kehidupan setiap manusia. Kerana setiap para nabi yang terdahulu berangan dan bercita-cita untuk menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Semua teringin nak jadi umat baginda Rasulullah, sehingga kan Nabi Allah Adam alaihi salam pun teringin juga nak jadi, tetapi Allah tidak izinkan. Betapa mulianya baginda Rasulullah SAW yang pada malam ini kita menjadi tetamunya untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, iaitu 40 hari selepas peristiwa iaitu Abrahah membawa tentera bergajah untuk menyerang kota Makkah. Maka lahirlah seorang putera yang bernama Muhammad, yang diberi nama Muhammad. Muhammad itulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Daripada dulu Allah gabungkan nama baginda Rasulullah SAW sehinggalah berlakunya kiamat. Dan kita adalah antara yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah, 2 bulan yang istimewa di dalam bulan Islam. Daripada 12 bulan tersebut, 2 bulan yang istimewa. Yang pertama ialah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah, dan juga bulan kewafatan baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua ialah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan baginda Rasulullah SAW. Dan para alim ulama mengatakan 2 bulan inilah digalakkan kita memperbanyakkan lagi selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi hari ini kita akan kupas sedikit mengenai baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dilahirkan seperti mana yang kita tahu hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 570 Masihi, iaitu 570 selepas Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan. Maka tanggallah lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, iaitu yang kewafatan ayahnya Abdullah. Rasulullah mempunyai ciri-ciri yang istimewa yang Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada seluruh umat baginda Rasulullah SAW, untuk kita kenal baginda Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling agung dan yang paling mulia. Sayyidah Aminah ketika mana mengandungkan Rasulullah tidak merasa sakit ataupun penat sama sekali. Kenapa? Karena Allah memuliakan Sayyidah Aminah, ibu baginda Rasulullah SAW. Walaupun begitu, Sayyidah Aminah merasa sedih dengan kewafatan suaminya iaitu Abdullah. Baginda Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Bayangkan dalam melahirkan dalam keadaan yatim itu, Rasulullah disambut oleh 4 wanita yang agung pada zaman tersebut, pada hari kelahiran tersebut. Rasulullah SAW yang dilahirkan tersebut dalam keadaan yang sangat sunyi pada waktu tersebut, di hening subuh pada hari Isnin. Tetapi walaupun begitu, Rasulullah dilahirkan tersebut cahaya menyinari seluruh rumah Sayyidah Aminah sehinggalah ke alam sana, sehinggalah ke langit dunia ini. Cahaya Rasulullah menerangi alam. Para malaikat
merasa teruja dengan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan syaitan dan juga iblis menjadi kacau bilau pada lahirnya hari Rasulullah SAW tersebut. Karena iblis dan juga syaitan termasuklah jin dapat mencuri dengar perbualan di kalangan para malaikat. Syaitan dan juga jin dapat mencuri dengar daripada perbualan para malaikat. Sebelum Rasulullah dilahirkan, pintu langit dunia ini terbuka ketujuh-tujuhnya. Sebelum Rasulullah dilahirkan, langit ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketujuh-tujuh pintu langit tersebut. Dan di mana ketujuh-tujuh langit yang terbuka tersebut, para malaikat boleh naik melihat di dalam buku catatan amal Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat boleh tengok, nampak apa yang akan berlaku. Maka mereka akan berbicara di antara mereka di langit yang ketujuh, langit yang keenam, langit yang kelima dan sebagainya. Mereka akan berbicara. Dan syaitan dan juga jin inilah yang memainkan peranan untuk mencuri dengar peristiwa yang akan berlaku. Apabila Rasulullah dilahirkan, Allah perintahkan kepada malaikat tutup semua pintu tersebut. Maka iblis pun merasa geram dan juga murka ataupun marah. Iblis kata, siapa ni? Apa ni yang telah berlaku sehingga akan seluruh pintu langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila berlakunya sedemikian tersebut, iblis memerintahkan kepada syaitan untuk mencari seluruh pelosok bumi ini. Mengapa pintu langit tertutup? Allahu akbar. Apabila iblis ini memerintahkan kepada syaitan mencari seluruh tempat, sampailah di satu kota, iaitu dinamakan kota Mekah. Mereka cuba untuk memasuki kota Mekah tetapi tidak mampu. Karena apa? Karena dipelihara oleh seluruh para malaikat. Pada waktu tersebut, syaitan bertanyakan kepada malaikat, apakah yang berlaku dan adakah kami mempunyai bahagian dalam peristiwa ini? Maka malaikat mengatakan kepada syaitan, mulai dari saat ini kamu tidak mempunyai sebarang bahagian sama sekali. Ini adalah hari paling istimewa kepada seluruh penduduk alam ini. Allahu akbar. Jadi syaitan membawa balik cerita kepada iblis, mengatakan bahawa telah lahirnya Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis dan juga syaitan mengetahui bahawa tidak lama lagi akan berlakunya kiamat dan mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya iblis dengan syaitan pun takut. Iblis dengan syaitan pun takut kena seksa. Bila lahirnya Rasulullah, penutup kepada segala nabi, tak ada lah habislah. Mereka pun kena bersedia untuk diseksa akan berlakunya kiamat. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia ini. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan, yang pertama ulama membicarakan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan tali pusat telah pun dikerat. Tali pusat dah dikerat dah. Allahu akbar. Jadi tak perlu risau dah. Dan yang kedua, Rasulullah telah dilahirkan dalam keadaan maktunan, iaitu telah pun disunatkan. Allahu akbar. Pasal apa? Tak mau bagi orang tengok pegang lagi dah. Kita dulu umur 15 baru nak kena kerat. Contohlah kan. Tapi ayah-ayah dulu lah kot no. Dia Tok Wan kata apa? Kalau hang tak kerat tak boleh nikah. Baru kena kerat. Kalau tidak tak nikah lah. Tu cerita zaman dulu-dulu lah. Betul ke tak? Allah alam. Tanya ayah anda. Allah akbar. Umur 14, 15 baru sunat. Lah ni budak-budak lah ni. Lepas salin seminggu ke 2 minggu dah. Terus bawa pergi hospital. Sunat siap-siap senang. Pada kecil. Allah akbar. Dulu ni dak lagi lah. Jenuh ligan. Sampai ayah kata apa?
Kalau sunat baru boleh kahwin, barulah teringin, barulah boleh sunat. Allahu akbar. Cerita dulu. Nah, Allahu akbar. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan telah pun maktunan, telah pun disunatkan. Jadi tak ada siapa boleh sentuh dan tengok dah hak Rasulullah SAW. Betapa mulianya Rasulullah. Nah, betapa mulianya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ulama mengatakan bahawa keistimewaan yang ketiga ialah Rasulullah dilahirkan tanpa ada setitis pun darah, kerana memuliakan Rasulullah dan juga Sayyidah Aminah. Tu betapa hebatnya Rasulullah SAW. Kemudian pada peristiwa tersebut jugalah hari kelahiran Rasulullah dan juga berlakunya api yang tidak pernah padam di Parsi. Kemudian istana Kisra, 10 tiang daripada istana Kisra runtuh ataupun patah tiang tersebut. Kemudian kota Rom, kota Rom, istana Rom juga pada waktu tersebut retaknya istana ataupun tembok di kota Rom tersebut. Begitu banyak peristiwa yang berlaku pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan antara peristiwa yang paling agung yang tercatat sehingga hari ini, yaitu Rasulullah apabila dilahirkan, maka diberikanlah kepada Sayyidah Aminah untuk disusukan, tetapi Sayyidah Aminah ni tak ada susu tak ada, maka diberikan kepada Suhaibah. Maka Suhaibah lah yang pertama yang menyusukan, yang ada susu sikit lah, yang ada susu. Jadi Suhaibah pun memberikan susunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Suhaibah ini adalah hamba abdi kepada Abu Lahab. Suhaibah ni adalah hamba abdi kepada Abu Lahab. Maka dia balik bagi tahu kepada tuan dia, wahai tuan, telah lahir anak saudara tuan yang telah lahir anak saudara tuan daripada Abdullah, itu Sayyidah Aminah telah lahirkan. Apabila Sayyidah Aminah telah melahirkan tersebut, dikatakan oleh Suhaibah kepada Abu Lahab, maka Abu Lahab merasa gembira. Yang pertama, dia memerintahkan agar Suhaibah ini dibebaskan ataupun dimerdekakan kerana memuliakan anak saudara dia tersebut. Allahu akbar. Dan yang kedua, dikatakan juga bahawa Abu Lahab buat kenduri dengan sembelih 100 ekor unta. Bayangkan betapa seronoknya kelahiran Muhammad sehingga disembelihkan 100 ekor unta. Kita hari ni pergi tengok anak makan nak bagi 50 pun belum tentu. Jangan kata buat kenduri. Boleh bagi RM5, RM10 pun rasa besar dah. Kita hari ni boleh bagi RM10 ke RM20 kita rasa besar dah. Betul apa anak makan kita? Allahu akbar. Orang lain tu pergi bagi RM5 tapi seperti hang anak makan aku bagilah 20. Orang lain cakap RM5 Abu Lahab 100 ekor unta. Allahu akbar. Buat korban hadiah. Sebab apa? Kerana gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ceritalah serba sedikit daripada kecil tersebut mengisah hanya daripada Suhaibah. Kemudian diberikan kepada ibu susuan yang kedua, iaitu Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad. Tak apalah, sampai dia usia 6 tahun. Kemudian 8 tahun wafatnya Sayyidina Abdul Muttalib, wannya tersebut. Umur Rasulullah 6 tahun wafatnya pula ibunya Sayyidah Aminah. Mai 8 tahun wafatnya pula ialah Abdul Muttalib. Kemudian sebelum wafatnya Abdul Muttalib, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah, sebelum wafatnya Sayyidina Abdul Muttalib ini katakan kepada seluruh Abdul Muttalib ada 10 orang anak yang wafat seorang, iaitu siapa dia? Anak yang paling bongsunya iaitu Abdullah. Maka dia pun panggil lah baki lagi 9 orang anak dia lagi. Dia kata, hari ini aku rasa aku tak larat dah. Kalau aku mati nanti aku nak serahkan Muhammad ini untuk dipelihara. Siapa yang dia pilih, maka itulah orang yang bertanggungjawab untuk jaga Muhammad. Jadi Rasulullah SAW ini diberi pilihan oleh tuan dia sendiri. Wahai Muhammad, ya bunayya. Dia tak sebut nama Muhammad.
Abdul Muttalib ni panggil, ya bunaya, wahai anakku. Allahu Akbar. Tok Wan dengan cucu ni habis cerita. Tok Wan dengan cucu ni habis cerita lah Rasulullah SAW dengan Muhammad ni. Sebab apa? Abdul Muttalib ni rasa sayang pasal apa? Anak dia pun meninggal, menantu dia pun meninggal, yang ada hanya cucu dia seorang saja. Allahu Akbar. Yang bernama Muhammad. Muhammad itu pun diletakkan nama oleh Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni pun rasa dia akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panggil, wahai ya bunayya, pilihlah siapa di kalangan semua 9 orang anak belakangku yang ada ni, pak-pak belakang ada ni, pilih siapa. Maka Rasulullah tengok muka seorang-seorang. Abu Lahab dengan Abu Jahal ni nak tarik tangan Rasulullah, tapi Rasulullah tak mau. Rasulullah tak mau. Maka Rasulullah ni pergi cari orang yang paling tua, ialah Abu Talib. Patau ke pun bahasa kita ni Pak Long dia lah, yang paling tua. Pak Long dia. Ya, Pak Long dia, iaitu Abu Talib. Mengapa Rasulullah memilih Abu Talib berbanding yang lain? Kerana Abu Talib ialah abang kepada siapa? Bapa Rasulullah, iaitu Abdullah. Rupa-rupanya Abdul Muttalib mempunyai beberapa orang isteri. Abu Talib, Pak Long dia tersebut, iaitu pak belakang kepada Rasulullah, adalah dua beradik daripada satu ibu yang sama. Sebab itulah Rasulullah memilih Abu Talib menjadi penjaganya. Kerana apa? Kerana Abdullah bapa Rasulullah itu dengan Abu Talib ialah dua beradik. Sebab tu dia tak pilih yang lain. Nah, abang kata betapa eratnya hubungan yang mempunyai daripada satu rahim dan ayah yang sama. Yang lain tu bermakna pak tiri dia. Pak tiri dia lah. Pasal apa? Bukan daripada perut ibu yang sama, daripada Abdul Muttalib. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah sejarah ringkas mengenai baginda Rasulullah SAW yang saya dapat kongsikan pada permulaan tajuk kita pada hari ini, Rasulullah dekat di hati. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah, kita akan mendengar kupasan daripada ahli panel kita, iaitu Tuan Syekh Fakhrul Razi bin Yub, untuk membicarakan, untuk menceritakan kepada kita apakah tanda-tanda orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi mohon pencerahan daripada yang berbahagia Tuan Syekh. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulun amin, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'il karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah azza wa jalla fi muhkamin tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Syekh Usamah yang berganding dengan saya pada malam ini, yang berbahagia Tuan Imam, ahli jatuan kuasa, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kekuatan untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita datang untuk mencari mahabbah, rasa cinta dan rasa kasih dan sayang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana dengan program-program ini sedikit sebanyak kita akan mengingati kembali cerita-cerita yang berkaitan dengan riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Tuan Syekh Usamah yang telah menceritakan kembali riwayat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung. Proses sebab sikit bila kita dengar cerita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, merupakan insan yang paling hebat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada alam ini. Dan sebab itulah disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan melainkan memberi rahmat kepada seluruh alam ini. Inilah kehebatan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat pada malam ini cerita, teringat balik tuan-tuan. Kita kadang-kadang bila tak diceritakan tentang kisah Rasul kita terlupa. Tapi alhamdulillah Tuan Syekh peringat balik kita daripada mula. Dan saya pun dapat balik teringat balik, nampak balik. Walaupun kita dah mengaji lama dah, kadang-kadang tak teringat. Bila demai teringat balik baru kita tahu inilah perjalanan kehidupan seorang manusia yang agung, yang mana kita tengok macam mana kehidupan dia, macam mana kelahiran dia, bagaimana semua orang ingin untuk menjadi umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Tuan Syekh sebut tadi, kita tengok macam mana Nabi Musa alaihi wasallam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia kata, adakah ada lagi umat yang terbaik selepas daripada umatku? Allah kata ada. Dia kata, kalau macam tu bagilah aku menjadi nabi kepada umat tersebut. Allah kata, dah, aku dah tetapkan nabi untuk umat tersebut. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku umat kepada nabi tersebut. Maka Allah kata, dah, aku dah tetap dah umat dan nabinya. Sehingga kan Nabi Musa alaihissalam sendiri yang merupakan kalimullah, yang selalu bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, nak jadi juga umat kepada umat kita bersama dengan kita, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah diminta oleh Tuan Syekh tadi, bagaimana tanda hati orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang banyak sekali bersalawat. Itu semua kita tahu, confirm. Tapi berapa ramai manusia yang buat untuk bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua tahu bahawa apabila orang itu banyak bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawa siapa yang sentiasa bersolawat kepadanya, dia akan jawab solawat tu walaupun di mana sahaja kita berada. Dia kata wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatlah kepada aku di mana saja kamu berada, dan aku akan jawab juga, aku akan mendoakan juga kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita salawat kepada Nabi sekali, Nabi doakan kepada kita tuan-tuan berapa? 10 kali. Sebab itu Allah dan Rasul, Allah dan juga malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintah kita dengan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita dengar dah, ini salah satu daripada rukun yang kita baca pada khutbah Jumaat kita. Bagaimana solawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, bagaimana solawat malaikat kepada Rasul. Maka salawat Allah kepada Rasul, yakni Allah senantiasa menurun kebaikan, Allah senantiasa menurun rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mula kehidupan dia sampai Nabi diwafatkan, sampai Nabi berada di alam barzah, sampai Nabi berada di hari kiamat, dan Nabi dibawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dan keampunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah menurunkan rahmat
dan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kelebihan-kelebihan orang yang berselawat ni tuan-tuan sampai diceritakan dalam suatu daripada suatu cerita oleh Imam Hasan Al-Basri apabila dia bertemu dengan seorang perempuan tua bertemu. Dia berjumpa dengan Hasan Basri. Dia kata, wahai Hasan Basri. Yang ni banyak itu dalam kitab Tazkirah Ahwalil Maut, kemudian kitab oleh Imam Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub menceritakan cerita ini. Sebenarnya dia menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan tua berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Hasan Al-Basri, anak aku ada seorang perempuan dulu, anak gadis aku, tetapi dia telah meninggal dunia. Aku terlalu rindu kepada dia. Boleh tak kau berikan aku satu amalan, di mana satu amalan itu aku boleh melihat dia di sana, melihat dia di sana, sama syurga atau neraka lah. Kemudian Hasan Basri bagilah satu amalan, kita tak tahu satu amalan itu. Kemudian dia pun melakukan amalan itu. Akhirnya Allah bagi dia mimpi, Allah bagi dia nampak. Tiba-tiba dia nampak anak gadis dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak dalam keadaan dibelenggu, makna diikat kepala dan juga tangan serta kaki. Maka pada keesokannya dia datang berjumpa Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sedih sangatlah, dia kata. Dan aku telah melihat anak aku berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan dibelenggu, diikat, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis mereka. Kemudian setelah beberapa lama, Imam Hasan Al-Basri pula bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sedang memakai tahta, kedudukannya yang hebat. Maka Hasan Basri dia tengok, lepas tu gadis itu bertanya, wahai Tuan Imam tak kenalkan saya? Dia kata, tak kenal pun. Dia kata, saya lah anak kepada ibu tua tu yang pernah bercakap dengan Tuan Imam dulu. Dia kata, macam mana kamu boleh jadi sedemikian rupa? Bagaimana kamu boleh jadi sedemikian rupa? Sebab dulu dia teringat tu mak duk cerita duk dalam neraka. Pasal apa hak ni duk dalam syurga? Ni dinukilkan oleh Imam Ghazali sendiri. Kemudian dia kata, sebenarnya dia kata, suatu hari ada seorang yang baik, dia kata, datang ke kubur itu, selalu dia mendoakan, dia selalu bersolawat, dan orang yang banyak sekali bersolawat di kubur itu. Kemudian terdengar suatu suara, dia kata. Maka dia kata, minta diangkatkan apa tuan-tuan? Diangkatkan daripada seksa itu. Ketika itu dia menyebut ada 550 orang yang sedang diseksa di dalam kubur itu. Maka diangkatkan semua dengan keberkatan daripada solawat itu, maka diberikan mereka dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dicerita dalam kitab oleh Imam Qurtubi dan juga dalam kitab oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sahabat-sahabat yang hebat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ambil juga sikit tuan-tuan. Kita nak bagi semangat kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah isterinya Khadijah Khuwailid. Dia antara orang yang pertama sekali yang beriman ketika mana orang lain mengingkarinya. Dialah orang yang pertama sekali membenarkan Nabi ketika mana orang kata dusta kepada Rasul. Dialah orang yang pertama yang menghulurkan seluruh kekayaan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tuan-tuan? Untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang melahirkan anak-anak daripada diri dia, walaupun umur ketika itu 40 tahun tuan-tuan, boleh dapat anak yang ramai lagi. Ini kehebatan Siti Khadijah radhiyallahu anha, di mana kalau tuan-tuan tengok kehidupan dia, seluruh kekayaannya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kekayaan dia. Untuk apa tuan-tuan? Untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana tuan-tuan? Dia habis harta dia.
Ketika dia mati tuan-tuan, ketika dia mati ada 83 tampungan di baju-baju dia. Masya Allah. Habis harta untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mati tuan-tuan, nak kafan pun tak ada kain. Malaikat Jibril datang membawa 5 kain kafan. Antaranya kepada Khadijah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan dan juga Siti Fatimah. Nak ceritakan bahawa tak ada apa. Ketika mana dia hampir dengan wafat, maka dia tanya lagi Rasulullah SAW, minta ampun, minta maaf, kau lah dia menjadi isteri yang tidak baik. Allahu Akbar. Nabi sedih dengar. Habis segala kekayaan semua dia tumpah kerana agama Allah semata. Dia kata dia minta maaf lagi, kok dia tak berbakti lagi kepada Nabi SAW. Hebatnya seorang wanita tuan-tuan. Kemudian dia bisik kepada Fatimah, anak dia minta, dia kata, wahai Fatimah, mintalah dia takin sorban bapakmu, dia kata, yang selalu dia terima wahyu, supaya kain itu untuk menjadi kafan kepadaku. Nabi menangis tuan-tuan. Menangis Nabi tuan-tuan. Dia kata dalam banyak-banyak dia minta ni, dia minta kain sorban itu saja. Mintakan sorban sahaja. Dia kata dia boleh minta yang lain lagi, dia kata. Dia malu nak minta kepada Nabi SAW. Tu pun dia minta melalui anaknya. Maka ketika mana dia hampir meninggal tuan-tuan, dia pegang tangan Nabi. Dia kata, sakit ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Ini kehebatan Nabi. Isteri-isteri pun panggil ya Rasulullah tuan-tuan. Kehebatan kepada Nabi kita. Pegang tangannya kepada Nabi berasa macam dengan apa, tak tahan. Nabi ambil bantai tak, Nabi keluar asal. Bila keluar asal, malaikat Jibril turun. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberi salam kepada Khadijah, dan Allah menyediakan kepadanya syurga. Maka Nabi pun masuk, wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim salam kepadamu, dan dia menyediakan syurga untuk kamu. Khadijah yang tak larat tadi makin, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana abis salam. Ini doa yang telah disebut oleh Siti Khadijah Khuwailid. Ini antara orang yang banyak hebat dia untuk bagi banyak segala seluruh apa yang ada untuk kepada dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana dia kata kepada Nabi, seandainya kamu nak menyeberang ke tempat sana, dan kamu tidak dapati ada titik ataupun jambatan untuk kamu dakwah kepada orang di seberang sana, maka koreklah kubur aku, ambillah tulang berulang aku untuk kamu buat titik untuk menyeberang, untuk berdakwah kepada orang di sana. Hebat tuan-tuan. Seluruh anggota dia, seluruh jiwa dan raga dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang perempuan. Kita ambil pula seorang lelaki-lelaki. Beri semangat sikit tuan-tuan. Supaya kita nak mencintai Nabi. Bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana orang lain mencintai Nabi SAW, nak bagi Nabi dekat dengan hati kita. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang hebat ketika zaman sebelum Islam dia. Seorang anak yang mana kalau lalu kot pekan-pekan Mekah ni, orang kenal dengan bauan-bauan yang cukup wangi, dengan sematnya, cantiknya. Hebatnya Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan. Semua anak-anak gadis gila nak menjadikan dia sebagai suami. Semua tergila-gilakannya. Hebat tuan-tuan. Tetapi apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia menyembunyikan dengan ibunya. Akhirnya ibunya tahu. Ibu dia panggil, tanya dia. Ibu dia bawa dia di rumah, ibu dia kurung dia, ibu dia persekat dia, ibu dia tak mau bagi jumpa dengan orang lain. Dia selalu berdakwah, ya ibu, dia tak ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh ikut ajaran yang betul, yang benar. Mak dia semakin marah. Suatu hari mak dia telah menazar di hadapan berhala bahawa dia tidak makan, dia tidak mau minum, sehingga dia tahu Mus'ab untuk kembali kepada agama asal, untuk menyembah berhala. Maka suatu hari Mus'ab tengok mak dia dah lemah, dah lembek dah, tak larat dah. Dia kata, wahai ibu, dia kata, pasal apa jadi macam ni? Dia kata, aku telah
bernazar di hadapan berhala, tidak makan, tidak minum, sehingga kamu kembali kepada agama yang asal. Mus'ab, tuan-tuan, dia jawab apa, tuan-tuan? Dia jawab bahawa kalaulah ibu diberi 100 nyawa pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencabut setiap satu nyawa ibu untuk nak melihat dia kembali kepada agama asal, dia tidak akan kembali kepada agama asal. Kerana dia dah telah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana dia telah sayang dan memahami tentang agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya marah ketika itu, halau dia keluar. Ketika dia keluar itu, dia hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia nak survive kehidupan dia, tuan-tuan? Dia pergi cari kayu di hutan. Dia cari untuk kehidupan dia, jual kayu, tuan-tuan. Allahu akbar. Jual kayu untuk nak survive untuk kehidupan dia pada masa itu. Dan keadaan dia cukup compang-camping. Ni, habis ni. Baju-baju hak tadi orang tengok dengan cantik, dengan semat, dengan wangi dia, ya Allah, tuan-tuan, dah tak nampak dah. Macam Mus'ab bin Umair dahulunya. Kemudian tuan-tuan nak ceritakan bahawa dia biasa pergi, Nabi suruh dia hijrah ke Habsyah, dia balik, Nabi tengok, Nabi menangis tengok. Tak sama dengan Mus'ab dulu, ya Allah. Dia kata dengan baju yang bertampung-tampung, Nabi hampir menangis, tuan-tuan, melihat dia. Kemudian dialah ada antara duta yang telah dibawa oleh Nabi SAW untuk pergi ke Madinah. Dia mengetuk setiap pintu-pintu rumah orang untuk berdakwah tentang Islam. Ramai di kalangan orang Madinah menerima Islam dengan sebab Mus'ab bin Umair ini. Masa peperangan Badar berlaku, tuan-tuan, Nabi SAW bagi dia pegang panji, ataupun kita kata bendera, bendera panji Islam itu. Maka ketika mana dia bawa panji itu, dia dilibas di sebelah tangan, tuan-tuan, pegang sebelah kiri. Sebab liwak ataupun kita kata bendera ini merupakan kekuatan ataupun semangat daripada pejuang-pejuang, tak boleh jatuh. Libas pula tangan kanan, kiri, tuan-tuan, putih. Tangan yang lebih tadi cekak situ, tuan-tuan. Ketika itulah dia ditombakkan di belakangnya, akhirnya dia syahid. Dan bendera itu dapat diambil oleh adiknya yang bernama Ar-Rum. Ar-Rum ambil sempat untuk mengangkat bendera itu. Kemudian selepas selesainya, bila meninggalnya, mereka pun datang tengok. Ar-Rum tengok abangnya menangis. Dia menangis. Kan? Kemudian masa nak kafankan dia, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih ketika itu. Bila nak kafankan dia, bila tariknya kain daripada kepala, tarik di kepala nampak kaki, tarik di kaki nampak kepala. Kemudian Nabi tengok, nak menangis, tuan-tuan. Daripada orang yang kaya, daripada orang yang semat, daripada orang yang berharta, daripada orang yang hebat, bila dia meninggal, tidak ada apa-apa melainkan Allah dan Rasul sahaja yang ada. Kemudian Nabi kan tutuplah di kepala, ambillah rumput, tuan-tuan, tutup di kaki. Inilah perjuangan daripada sahabat-sahabat yang mencintai Nabi SAW. Dan Nabi dekat di hati mereka. Nabi dekat di hati mereka. Nabi dekat dalam kehidupan mereka, sehingga mana mereka tidak sanggup untuk berbuat sesuatu yang boleh menjejaskan diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana kita nak rasa dekat hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, tuan-tuan, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ada 3 sunnah Nabi, tuan-tuan, yang besar. Yang pertama iaitu disebutkan sebagai sunnah surah. Sunnah surah ni ialah apa yang ada dalam fizikal dan luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janggut Nabi, apa lagi rambut Nabi, lagi apa pakaian Nabi, serban Nabi, syawal Nabi, ridak Nabi, selipar Nabi, celak Nabi. Itu yang kita nampak zahirkan, yang dizahirkan daripada peribadi diri Nabi SAW secara fizikalnya. Dan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Ada yang pakai serban, alhamdulillah, tuan-tuan. Jangan kita tak pakai, kita jangan duk hina orang yang pakai. Orang yang simpan janggut, kita jangan hina, tuan-tuan.
Sebab apa? Ia adalah daripada sunnah. Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang cukur janggut ni ataupun lihyah ni, bau ni, dia kata makruh tanzih. Itu paling ringan dalam mazhab Imam Syafi'i. Manakala mazhab Malik dan Hanafi mengatakan haram. Nak abang tu. Sebab tu tuan-tuan bila tuan-tuan pergi tengok belik sana, belik Maliki, Hanafi ni kebanyakan simpan lah. Hak Syafi'i ni dia kata boleh. Tapi biarlah kita, Nabi kata, untuk nak membezakan di antara orang musyrikin ataupun majusi, maka kamu simpanlah, dia kata, lihyah ni ataupun janggut ataupun bau ni. Maka Nabi, di antara yang Nabi suruh, memendekkan misai. Simpan hak ni. Ni kita ni kan, misai sampai masuk dalam mulut, Nabi tak bagi. Saya jumpa ada seorang tu, tuan-tuan, misai sampai dalam mulut. La ilaha illallah, makan macam mana? Rasa macam nak pergi abang sunnah ni tak kena ni, kan? Tapi takut marah pula. Sunnah ni tak kena. Dia simpan panjang sangat. Kemudian tuan-tuan, yang sekarang ni orang duk bicara tentang apa? Tentang slipper Nabi SAW. Slipper. Yang slipper saya tak tahu pula. Slipper Nabi SAW yang bubuh ni atas lebai ni. Capal. Capal Nabi SAW. Noh, orang bubuh sana lambang ni. Bicara tengok sampai ambil daripada Indonesia pun ada, ni pun ada, bicara tentang bagaimana kelebihan kita bubuh ni capal Nabi ni sampai bubuh di songkok, di baju. Alasan mereka kata Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baju dan slipernya sekali ataupun capalnya, bertemu di atas Sidratul Muntaha. Sedangkan malaikat Jibril kata dia naik, dia kata kalau dia naik terbakar. Maka hebatnya, dia kata, capal Nabi SAW. Sebab tu dia buh, dia kata kehebatan capal Nabi itu hebat pada yang lain, sebab tu buah di kepala. Jadi kita tak mau bahas, cuma nak bagi tahu saja maklumat. Sebab ada orang tanya juga ni, macam mana Syekh ni, dia kata selipar dia tak lambang ni, dia tak capal buah atas kepala. Inilah hujah-hujah mereka sekarang. Jadi kita tak mau petikai. Cuma yang ulama petikai surah dia tu, gambaran capal itu adakah sama dengan capal yang disebut. Itu khilaf sebenarnya, bentuk itu. Tapi nak abang kata, untuk nak memuliakan Nabi SAW sampai kepada kasut pun kita letak di atas junjungan kepala kita untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi tentang fizikal luaran itu. Kemudian yang kedua, sunnah surah Nabi. Allahu Akbar. Yang inilah sunnah surah Nabi yang paling banyak, tuan-tuan. Ni saya ambil masa sikit tu Syekh. Sunnah surah Nabi SAW bermula daripada Nabi SAW tidur sampai Nabi tidur balik. Yang disebut sebagai sunnah sirah perjalanan kehidupan harian Nabi SAW. Apa yang Nabi buat. Nabi, tuan-tuan, dia nak tidur ni, dia buat apa? Nabi, tuan-tuan, dia kata bila dia tidur ni, dia baca apa? Nabi baca apa sebelum tidur? Nabi ajak pada kita baca surah Al-Mulk. Nabi ajak kita baca 3 khul. Nabi abang kepada kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi abang pada kita supaya kita doa pada muslimin muslimat. Nabi abang pada kita supaya kita memaafkan orang lain. Ini yang Nabi ajak. Kemudian kita baca doa. Kemudian kita tidur dengan harapan kita niat untuk bangun dia di malam. Niat untuk bangun, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak niat, mati hati. Niat untuk bangun, hati hidup. InsyaAllah. Bila kita niat, tuan-tuan, kemudian kita akan jaga, tuan-tuan. Bila jaga tengah malam, Nabi ajak pada kita apa? Semua sunnah, tuan-tuan, dalam kehidupan harian. Nabi ajak kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka bila kita sebut itu 10 kali atau setengah kata 3 kali, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita walaupun sebanyak di buih lautan. Allahu Akbar, tuan-tuan.
Begitu juga setengah Nabi kata bacalah alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali. Banyak hatu dia baca. Tapi kalau kita baca hatu pun sudah memadai, dia kata. Kemudian bila kita bangun tuan-tuan, bila kita bangun kita nak buat apa tuan-tuan? Islam ajak kita betul. Mangkit tidak jangan duk celapak masuk bilik ayah, saya rebah. Dia suruh kita mangkit baca dulu kan. Yang orang duk rebah dalam bilik ayah ni tuan-tuan kalut. Mangkit masuk bilik ayam kadang pergi mandi kepala. Dia ajak pelan-pelan, basuh dulu hak mana yang patut, kemudian barulah kita last mandi. Nak masuk bilik ayam, dia ajak kepada kita nak langkah macam mana. Kita masuk langkah kiri, baca doa. Kita masuk ambil ayat sembahyang, kita baca doa macam mana. Bila basuh muka, doa apa, tangan berdoa apa. Nak diajak semua tuan-tuan. Bila kita nak keluar lagi tuan-tuan, apa dia? Kita baca pula doa wudu. Langkah dengan doa keluar, ghufranak. Kan langkah dengan doa-doa tuan-tuan. Semua kehidupan kita dipenuhi dengan doa-doa. Yang nak ajak, yang saya nak sebut pada malam ini ialah nak mendekatkan diri kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Biar kita hidup ni dengan sunnah, baru kita hidup bersama dengan Nabi SAW. Betul tak tuan-tuan? Baru kita hidup, kita rasa sunnah ni hidup dalam jiwa kita. Kemudian kita sembahyang tuan-tuan, sembahyang sunat, sembahyang apa yang Nabi ajak kepada kita. Kemudian sekali tuan-tuan kita tunggu tuan-tuan tiba orang azan. Macam mana bila orang azan ni, bagaimana sambutan kita dengan azan tadi? Adakah sambutan kita dengan azan tadi masih duk main macam ni tuan-tuan? Sedangkan Nabi, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, muazzin ni seronok lah, lepas boleh azan, lepas dapat pahala banyak, tengkok lepas tinggi pada hari kiamat. Kami ni nak dapat apa? Nabi kata jawab balik macam mana dia sebut, Kemudian Nabi ajak habis azan tu kita salawat dulu kepada Nabi SAW. Barulah kita baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammati was salatil qaimah. Nabi kata halat syafaah. Nabi kata wajib bagi dia untuk beri syafaat pada kita pada hari kiamat. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab itu kita solawat dulu, kemudian baru kita baca insya-Allah. Kemudian tuan-tuan kita pergi ke jalan subuh. Saya nak masuk sikit sampai subuh kan. Pergi jalan ke subuh tuan-tuan. Jalan ke subuh dalam keadaan kita masuk ke dalam kegelapan malam. Allah memberi cahaya yang terang benderang pada hari kiamat di tubuh badan kita, seperti lampu fluoresan yang akan jalan bercahaya pada hari kiamat. Di mana masa itu dah tak ada cahaya dah, melainkan cahaya daripada iman yang ada pada tubuh badan kita. Allahu akbar tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala bagi semua itu dalam perjalanan panjang untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar daripada rumah tadi, bismillah tawakkal ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nabi kata kompom, dia kata aku akan jaga dia, aku akan pastikan dia selamat. Bila kita baca doa itu, insya-Allah kita keluar tuan-tuan. Dalam perjalanan itu kita baca Allah maja'al qalbi nura wa fi lisani nura wa fi apa ni, macam-macam kita baca doa supaya Allah beri cahaya kepada kita. Masuk kita langkah ke masjid, kita tunggu pula tuan-tuan untuk sembahyang ni tuan-tuan. Nabi sebut orang yang datang ke dalam masjid ini menunggu pada waktu solat, dia kata malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sampai banyak mana? Sehingga selesainya dia solat, dia masih duduk di dalam keadaan tersebut. Allahu akbar tuan-tuan. Kita masuk sembahyang sunat, kita masuk dalam masjid membaca doa, Allah maftah li abwaab jannati, Allah minna nas'aluka, kita baca semua. Kemudian kita sembahyang ikut, sebab yang saya sebut ni semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, semua sunnah. Semua perjalanan hidup yang telah diatur buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya sebut ni, saya mengajak kita al-azkar tuan-tuan. Bagaimana kita melihat semua perjalanan itu adalah perjalanan yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, perjalanan kita ni tuan-tuan, biarlah kita ikut sunnah sampai habis sembahyang subuh secara berjemaah. Duduk saat tuan-tuan, jangan berkalih mana lagi sehingga kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, barulah kita bukalah sila dan juga sebagainya. Sebab itu sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW waktu subuh dan juga waktu maghrib. Kita cuba buat tuan-tuan sunnah sebanyak mungkin. Sunnah yang Nabi ajak ni tuan-tuan, kita cuba praktikkan
kehidupan kita, baru kita nampak kita hidup, hati kita hidup dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bila kita kenal macam Tuan Syekh cerita tadi, kita kenal dah Nabi, dan kita kenal macam mana kehidupan-kehidupan yang dibuat oleh Nabi SAW, perjalanan-perjalanan yang telah dibuat oleh Nabi SAW, kita berasa semangat untuk nak ikut Nabi SAW. Banyak lagi tuan-tuan. Satu lagi sunnah yang disebut, dia ada 3 sunnah. Yang pertama sunnah surah tadi, fizikal Nabi. Yang kedua sunnah sirah, itu perjalanan hidup Nabi SAW. Ni tak kira cara makan, cara minum, banyak lagi. Kemudian satu lagi adalah sunnah sarirah Nabi SAW, iaitu apa yang ada dalam jiwa, perasaan kekhawatiran Nabi SAW terhadap umat. Nabi sayang kepada kita tuan-tuan. Macam mana Nabi sayang kepada kita ketika mana Nabi berada di Baqi' dengan sahabat-sahabat, kan? Nabi pun berdoa kepada ahli Baqi'. Kemudian Nabi kata, alangkah baiknya kalaulah aku dapat berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara aku ialah mereka yang hidup selepas daripada aku. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka kasih kepada aku, mereka beriman kepada aku dan kasih kepada aku. Siapa tuan-tuan? Termasuk saya lah tuan-tuan. Nabi cinta dan sayang kepada kita sebab kita tak mengenal Nabi SAW. Kita kenal hanya dengan cerita. Surah Nabi kita tidak pernah melihat, tetapi kita yakin bahawa ia adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sayang dan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu Nabi SAW kerana kasih dan cinta kepada kita tuan-tuan, dia tidak gunakan doa-doa mustajab yang Allah berikan kepada setiap rasul ni. Allah bagi doa-doa mustajab tuan-tuan. Setiap rasul dia ada doa-doa mustajab dah. Setiap rasul guna dah doa-doa mustajab dah. Nabi Musa guna, Nabi Isa guna doa-doa mustajab. Nabi kata, aku tidak akan menggunakan doa-doa mustajab ini supaya aku simpan untuk umat aku pada hari kiamat kelak. Nabi simpan untuk siapa tuan-tuan? Untuk umat kita, untuk umat dia, iaitu kita dan juga yang sebelum, yang hidup bersama dengan Nabi SAW, kerana kasih dan cinta dia kepada kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Sayangnya Nabi SAW kepada kita, sehingga dalam satu hadis dia perumpamaan, Nabi kata perumpamaan seorang lelaki, dia kata yang sedang, dia kata membakar satu unggun api. Kemudian binatang-binatang pakak mai, dia duk halau binatang tu, janganlah mai tak api ni, janganlah mai tak api. Bila lepas mai ni binatang tuan-tuan, bila mai termasuk api, lepas tu terbakar. Nabi kata dia halang dah macam tu. Dia kata duk mai juga, dia kata begitulah aku, dia kata aku menghalang umat-umat aku daripada masuk kepada neraka Allah SWT, tapi ni pun duk mai juga. Tuan-tuan, sayang Nabi SAW. Sebab itu bila hari kiamat, semua orang akan pergi menjumpa rasul-rasul, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Isa, Musa, untuk keluarkan, untuk mempercepatkan hisab. Kerana dah teruk tuan-tuan, masa mahsyar ni tuan-tuan, tak dapat digambarkan kesusahan dalam mahsyar itu. Peluh ni terlalu banyak, seolah kita boleh berenang tuan-tuan. Masa itu pakak mengadu, akhirnya pada seorang Nabi kita, tak boleh, kami banyak dosa. Akhirnya pergi kepada Nabi SAW. Nabi pun bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempercepatkan hisab. Allah suruh, angkatlah muka kamu Muhammad. Maka dia bangun, ummati. Dia minta supaya Allah tolong kepada umat dia, maka Allah mempercepatkan hisab. Jadi tuan-tuan, itulah sebahagian daripada yang kita perlu tahu. Kita perlu tahu kecintaan kita. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Surah Nabi, macam mana sirah Nabi, macam mana kita nak ikut sarirah Nabi, apa yang kekhawatiran Nabi SAW kepada kita. Jadi tuan-tuan, untuk pusingan ni saya minta maaf lajak sikit. Saya kembali balik kepada Tuan Syekh. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, lihatlah bagaimana apa yang diceritakan oleh Tuan Syekh Fakhrul Razi kepada kita tadi. Bagaimana dia menceritakan kepada kita gambaran di kalangan para sahabat yang terlalu cintakan baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi
yaitu isteri baginda Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan segala-galanya kerana Islam. Jika nak dibandingkan dengan kita hari ini, tak ada apa yang kita nak boleh banggakan. Dengan harta pun kita tidak mampu untuk membanggakan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat. Maka itulah antara perkara yang kita boleh lakukan. Kalaulah hari ini kita tidak mempunyai harta, tetapi Allah kurniakan kepada kita nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, kaki dan juga tangan, maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan, yaitu dengan lidah kita untuk memperbanyakkan kepada kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan tangan kita, seandainya kita mempunyai harta, untuk membantu saudara-saudara kita yang lain, terutama dalam tempoh suasana Covid ini. Dan seandainya kaki kita ini digunakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan kepada kita, ialah untuk kita menuntut ilmu. Pada malam ini dapatlah sama-sama kita dapat untuk mendengar bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh kepada kita tadi bukanlah suatu perkara yang belum tentu yang boleh kita lakukan, melainkan orang yang terlalu cintakan hanya kepada baginda Rasulullah sanggup melaksanakannya sedemikian rupa. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalaulah hari ini kita nak kongsikan mengenai sirah Rasulullah SAW, satu hari tidak akan cukup selama-lamanya. Takkan cukup. Kalaulah melihat kepada Syama'il Muhammadiyah, kalau kita nak mengaji mengenai rupa parah baginda Rasulullah SAW, menggunakan Syama'il Muhammadiyah pun kita tidak akan mampu. Kerana kita tak tahu, utamanya kita pada hari ini yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Kita nak gambarkan betapa cantiknya Rasulullah SAW pun kita tidak mampu. Maka marilah sama-sama kita laksanakan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Syekh kita tadi, daripada tidurnya sampailah tidur semula baginda Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan kepada kita terlalu banyak perkara untuk kita lakukan, dan kita lakukanlah yang sekadar yang termampu oleh kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi lidah kita sentiasa dengan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara Allah SWT sekalian, selawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah salah satu tanda yang utama kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, tanda kita cinta dan juga sayang kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beberapa perkara yang telah diceritakan oleh para alim ulama mengenai terlalu hebatnya Rasulullah SAW tersebut, sehingga akan sesiapa yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka wajahnya akan berseri-seri bercahaya suatu hari nanti, sehingga akan dikatakan oleh para alim ulama, yaitu orang yang banyak berselawat kepadaku suatu hari nanti semasa hidupnya, maka dia akan diberikan sinaran wajah, diberikan cahaya kepada seluruh tubuh badannya. Maka apabila dia melalui titian sirat tersebut, ketahuilah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sesungguhnya titian sirat tersebut adalah dipenuhi dengan rantai-rantai ataupun belenggu dan juga cakak-cakak yang akan menarik manusia agar jatuh ke dalamnya, yaitu di bawahnya itu adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan para malaikat sendiri pun dikatakan, para malaikat sendiri pun tidak berani untuk melihat wajah malaikat yang menjaga pintu neraka. Yang menjaga pintu neraka tersebut tidak pernah senyum sejak dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat sendiri merasa takut untuk melihat wajahnya. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sesiapa yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, wajahnya akan berseri-seri bercahaya, termasuklah tubuh badannya. Apabila dia melintas titian sirat tersebut, seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, wak ataupun haba yang berada di api neraka tersebut tidak akan mampu untuk membakar wajah orang tersebut, sehingga dia tidak akan menjadi gelap gelita.
Bayangkanlah seandainya kita hari ini mampu berjalan di atas api, maka nescaya akan merasai wak panas sehingga terbakarlah kulit-kulit kita. Tetapi bagi orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka api tersebut atau wak tersebut tidak akan mampu membakar tubuh orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, betapa mulianya Rasulullah sehingga kan api tidak mampu menyinari ataupun membakar, apatah lagi wak pun tidak mampu untuk memberikan tubuh badan manusia ini kesannya suatu hari nanti. Lihatlah juga bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika mana dia bangun daripada tidurnya, maka dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berada di sebelahnya. Maka Nabi Adam ini pun apabila melihat Sayyidah Hawa, maka dia mengatakan, kemarilah kamu, mailah katku, pasal kita lah, mailah. Kemudian Sayyidah Hawa kata, tak mau hang lah mai katku. Bahasa mudah kita macam tu lah. Hang lah mai katku, hang nak katku, hang lah mai. Aku kan kenal kat hang pun. Tapi Nabi Adam ditanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, hang siapakah yang berada gerangan tersebut, yang ada di sebelah tersebut? Maka Sayyidah Hawa mengatakan, wahai Adam, akulah yang diciptakan untuk kamu. Jadi Nabi Adam dia rasa teruja, teringin, pasal apa? Tengok Sayyidah Hawa terlalu cantik, diberikan dengan pakaian, dengan mahkota dan juga dengan kalungan bunga, dengan wangi-wangian. Maka Nabi Adam rasa tertarik kepada Sayyidah Hawa, maka dia ingin menyentuh Sayyidah Hawa. Tetapi Allah katakan kepada Adam, wahai Adam, hendaklah kamu memberikan sedekah kepada isterimu tersebut. Maka Nabi Adam kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, aku nak bagi dengan apa? Duduk dalam surga aku nak bagi apa? Kalau nak ada permata aku boleh bagi. Maka Allah katakan kepada Adam, mas kawin kepada Sayyidah Hawa ialah hendaklah kamu berselawat 10 kali kepada kekasihku Muhammad. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain mengatakan 20 kali selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah mas kawinnya. Jadi para alim ulama mengatakan bahawa mas kawin manusia ni bagi seorang wanita sama ada Al-Quran atau selawat saja. Lain daripada dua tu tak boleh. Maknanya kalau lah nak bagi, contohlah nak sebut subhanallah walhamdulillah, tak dibenarkan. Maknanya tidak harus menjadi mas kawin. Mas kawin sama ada Al-Quran ataupun selawat. Yang lain-lain tu harta lah. Kalau melibatkan hak lain ni, nak kata Quran sebuah ke, tak apalah Quran, ataupun melibatkan duit ringgit atau sebagainya yang bernilai. Selain daripada yang bernilai ialah selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selawat kepada baginda Rasulullah SAW tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Terutamanya kita pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat ini. Kerana Rasulullah SAW mempunyai satu daftar. Dikatakan suatu hari nanti Rasulullah akan mengeluarkan buku catatan amalan tersebut daripada lengan tangan kanannya. Rasulullah akan ambil buku catatan daftar itu di dalam lengannya, dalam baju, lengan bajunya. Rasulullah akan keluarkan tersebut. Kemudian Rasulullah akan mencari nama sesiapa yang berselawat kepadanya. Seandainya pada waktu tersebut dia semasa ditimbangkan amalan tersebut, Rasulullah akan meletakkan nama buku selawat tersebut, maka akan lebih berat daripada seisi dunianya ini. Allahu Akbar. Begitulah agungnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah lupa sama sekali orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah. Tetapi malangnya kita hari ini lupa untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah tidak pernah lupa sama sekali dengan orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi hari ini ada orang yang rasa kedekut dan juga merasa bakhil, iaitu untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah antara kekasih Allah yang paling agung yang Allah datangkan ke atas muka bumi ini. Ketika mana Rasulullah berlakunya peristiwa, iaitu kiamat. Apabila berlakunya kiamat, maka seluruh alam ini akan hancur musnah, termasuklah berlakulah kematian seluruh para malaikat, kecuali malaikat yang menanggung aras. Yang malaikat yang tanggung aras tidak akan meninggal, yang tidak akan dimatikan oleh Allah SWT.
Termasuklah malaikat maut pun mati juga. Kemudian Allah ciptakan semula, bangkitkan semula 4 malaikat. Antaranya ialah malaikat Jibril dan juga malaikat maut. Maka Allah perintahkan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, pergilah kamu mencari kekasihku Muhammad. Nak pergi cari tahu nak habis dah. Oh, rupa-rupanya belum. Rupa-rupanya Allah perintahkan kepada malaikat, pergilah cari kekasihku Muhammad, himpunkan, carilah. Maka malaikat pun carilah sehinggalah berjumpa jasad baginda Rasulullah SAW. Berjumpa dengan jasad Rasulullah SAW, maka malaikat pun Rasulullah bangun daripada baring tersebut dalam keadaan duduk. Rasulullah duduk macam ni. Bukan macam tu atas kursi tapi ke atas kursi jenuh ke itu. Rasulullah bangun duduk. Dan apabila Rasulullah bangun duduk, Rasulullah melihat debu-debu yang berada di atas rambut baginda. Dan juga Rasulullah menyapu debu-debu tersebut yang ada di atas rambut baginda, termasuklah wajah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sapu debu tersebut. Rasulullah sapu sehingga hilang debu-debu tersebut. Maka Rasulullah tanyakan, siapakah kamu? Maka malaikat mengatakan, akulah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membangkitkan kamu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tanya kepada malaikat tersebut, apa yang telah berlaku? Maka malaikat mengatakan, telah berlakulah kali yang pertama, iaitu dibangkitkan seluruh manusia. Telah dibangkitkan. Iaitu kebangkitan, bermulanya kebangkitan. Rasulullah tanya, tak, aku bukan tanya yang tu. Aku tanya di manakah umatku sekarang. Rasulullah tanya, di manakah umatku? Maka katalah malaikat sebut, sesungguhnya wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya umat kamu semuanya masih lagi belum dibangkitkan. Kamulah makhluk yang pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dibangkitkan. Maka Rasulullah merasa gembira. Kenapa? Rasulullah tahu aku masih lagi boleh membantu umatku akhir zaman. Allahu Akbar. Lihatlah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, Rasulullah terlalu sayangkan kita semua. Rasulullah terlalu sayangkan kita semua sehingga kan Rasulullah tidak sanggup untuk melihat sama sekali walaupun seorang umatnya yang masuk ke dalam neraka, seperti mana yang diceritakan oleh Tuan Syekh kita tadi. Dan Rasulullah kata ni, aku duk jaga api ni, tak mau bagi orang, tak mau bagi, nak jaga ni. Tapi ada juga sebahagian umatku yang akan mengikut jalannya sendiri, mengikut hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita terselamat daripada golongan tersebut. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian, diceritakan lagi bahawa sesungguhnya selawat yang kita ungkapkan pada hari ini, daripada sejak dulu sampailah yang kita mati nanti, semua selawat tersebut akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diletakkan di bawah aras Allah Ta'ala. Semua selawat itu akan diletakkan di bawah aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di bawah aras tersebut, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah, inilah salawat-salawat yang telah diungkapkan oleh seluruh makhluk yang aku ciptakan di atas muka bumi ini. Tu malaikat, Allah Ta'ala berbangga dengan ucapan salawat yang diungkapkan oleh semua. Apatah lagi kita semua baginda, umat baginda Rasulullah SAW. Apa yang berlaku seterusnya? Allah perintahkan kepada 1000 malaikat, wahai malaikatku, 1000 malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari di mana tempat orang yang sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dan Rasulullah menceritakan juga, satu selawat yang kita ungkapkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan ciptakan 1 malaikat, di mana malaikat itu akan berselawat kepada Rasulullah dan juga memohon ampun kepada siapa? Iaitu kepada sesiapa yang berselawat. Kalau kita selawat sekali kepada Rasulullah, Allah ciptakan 1 malaikat, malaikat itu pula yang berselawat kepada Rasulullah di samping memohon ampun kepada kita sampailah berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Bayangkan, kalaulah 1 saja selawat Allah ciptakan 1 malaikat,
Bagaimana kalau kita berselawat 100 kali, 100 malaikat yang memohon ampun pada Allah Ta'ala agar kita ini diampunkan segala salah silap kita. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara Allah, jadi saya nak mohon kupasan yang terakhir ataupun kesimpulan daripada ahli panel kita, iaitu Tuan Syekh Fakhrul Razi, untuk dia membuatkan kesimpulan kepada kita. Saya bagi masa kat dia 5 minit ya. Mana boleh cakap banyak cakap banyak tadi. Tak maaf lah. Kita bagi masa lebih kurang 10 minit. Insya-Allah. Ya dah boleh ya dah. Pasal apa? Orang duduk atas belantai ni lengoh saja. Kita tak apa duduk atas kerusi 2 jam, tak apa saja. Allahu Akbar. Jadi saya mohon daripada Tuan Syekh untuk buat kesimpulan dalam masa lebih kurang 10 minit. Tafadhal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Syekh Samah untuk saya buat kesimpulan sikit untuk pembincangan kita pada malam ini, untuk kita nak merasai dekatnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya melihat secara keseluruhan antara perkara yang boleh kita nak jadikan kita hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya duk tengok banyak dah. Satu ya, kita iltizam hati kita, diri kita, supaya kita tidak meninggalkan solat secara berjemaah di masjid. Senampak tu ya. Kalau kita tengok, bila kita iltizam tuan-tuan untuk berjemaah di masjid ni, maka kita akan bersiap siaga dengan lebih awal. Yang saya sebutkan tadi, kita bersiap siaga dengan lebih awal. Kita akan melalui beberapa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan buat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang saya sebutkan tadi, kita nak jalan waktu malam, dia pahala, apa dia doa dia. Kita nak masuk masjid, apa dia. Dan kita nak duduk dalam masjid, apa dia. Yang perlu kita ikut sunnah-sunnah Nabi SAW terlalu banyak. Sebab itu tuan-tuan, saya duk nampak kalau seorang itu nak berubah ataupun dia nak ambil salah satu daripada sunnah Nabi SAW ni, dia kekalkan, ataupun dia yang tak biasa lagi orang tak sembahyang mesti berjemaah ni, dia kekalkan dengan sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, dia akan berubah hidup dia 360 darjah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bermula. Sebab saya pernah buat kepada seseorang itu tuan-tuan. Saya kata satu saja, kalau nak berubah saya kata satu, niat untuk nak sembahyang secara berjemaah. Tak boleh tinggal satu waktu pun. Alhamdulillah tuan-tuan, berubah dia tuan-tuan 360 darjah. Sebab bila dia nak main jemaah ni, dia nak main awal. Satu, dia siap awal. Sekali dia akan tunggu sembahyang, dia akan buat macam ni, dia akan buat macam ni. Lain-lain sekali dia akan tunggu untuk mengaji sebab dia nak tunggu isyak. Lain sekali tuan-tuan berubah diri dia. Hak dulu ni tuan-tuan, kalau tengok maghrib duduk kedai kopi. Tapi bila dia berubah untuk sembahyang waktu secara berjamaah ni tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi saya tengok ada keceriaan dalam hidup dia. Rumah tangga dia Allah perbaiki balik. Anak pinak dia Allah cuba santunkan balik dengan sebab dia berjemaah sahaja. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita masuk di dalam kita kata untuk Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita masuk tahun baru hijrah, kita kena ada satu benda yang kita kena pegang, kita kena ubah. Saya melihat macam tu. Umur 40 apa yang perlu saya buat, umur 30 apa yang perlu kita buat. Kita nak berubah diri kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya telah mencuba berbagai-bagai dan kita cuba bina dengan masyarakat ni. Alhamdulillah tuan-tuan, secara yang praktikalnya yang cukup terbaik ialah solat berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dapat untuk perbincangan kita pada malam ini satu benda yang boleh kita bawa balik, satu benda yang boleh kita jadikan dia sebagai sunnah, satu ikutan. Carilah apa yang terbaik yang boleh kita buat supaya kita dapat merasakan kita ini sedang berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan perbincangan pada malam ini kita dapat ambil manfaat dia, kita dapat untuk melaksanakan banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sampai dalam
jutaan, ribuan, bilion manusia yang ada, Nabi declare kita sebagai umat yang sentiasa mengikuti sunnahnya dan bersalawat kepadanya. Saya rasa setakat saja untuk malam ini. Mohon ampun dan maaf sekiranya perbincangan saya pada malam ini mungkin tak sampai apa yang dikenaki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Saya kembali balik pada Tuan Syekh. Yang berbahagia Tuan Syekh Abdul Razif bin Yub yang telah menceritakan kepada kita sabar sedikit bagaimana perjuangan para sahabat, kemudian apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, dan diikuti yang terakhir yaitu keinginan dan juga keazaman kita untuk agar sentiasa dapat bersembahyang berjamaah. Bermakna sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini banyak, tetapi seandainya kita mampu melakukan sembahyang berjamaah, insya-Allah lebih banyak lagi perkara sunnah yang lain yang akan mampu kita lakukan. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Saya mohon kemaafan bagi pihak diri saya dan juga bagi pihak Tuan Syekh. Sesungguhnya kita berada dalam satu bulan yang sangat mulia. Walaupun pada hari ini kita diuji bagaimana satu kisah yang berlaku di Perancis. Seorang guru yang membawakan gambar kartun mengenai Rasulullah SAW, tetapi dia dibunuh ataupun disembelih oleh seorang lelaki yang terlalu marahkan perempuan tersebut kerana menunjukkan inilah gambar Muhammad, gambar kartun Muhammad. Sedangkan kita para ulama ahlu sunnah wal jamaah hukumnya haram sama sekali melukis ataupun membina bentuk rupa para rasul yang agung, apatah lagi Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana hari ini orang bukan Islam mempermainkan kita kerana kita terlalu lemah dalam segala hal, lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi ketenteraan, lemah dari segi ilmu, lemah dari segi akhlak dan segala-galanya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah dan Rasulullah pesan Tuan Syekh kita pesan kepada kita sembahyang berjamaah, mudah-mudahan sembahyang jemaah itulah yang menguatkan balik ikatan perhubungan persaudaraan dan juga hati kita dengan Allah, lebih-lebih lagi dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari antara Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam dan juga seluruh pegawai-pegawai masjid dan juga dari jawatan kuasa, lebih-lebih lagi kepada ibu-ibu dan juga ayah-ayah lah. Saya mohon maafan ambil masa yang agak lama. Kaki pun duduk ketak lah, lutut kebas pun ada belakang lah. Maklum sajalah duduk atas lantai ni. Kalau duduk atas kerusi 3 jam tak apa, tambah-tambah duduk atas kerusi macam kami ni lagi sonok. Allahu Akbar. Jadi saya mohon maaf sekali lagi bagi pihak kami berdua, dan saya ucapkan terima kasih kerana dapat sama-sama untuk kita mengerti baginda Rasulullah. Sebelum kita tutup, marilah kita berselawat beramai-ramai kepada baginda Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang sama-sama berselawat ini, baginda Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita insya-Allah, sama ada di dunia kita ataupun di akhirat sana insya-Allah, dengan berkat kemuliaan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi saya mohon maaf sekali lagi sampai di sini terlebih dahulu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita melihta dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insan fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga dimaklumkan bahawa di luar sana ada bekalan, jadi boleh ambil lah, boleh ambil seorang dua. Yang satu masjid yang pembuat, dan alhamdulillah dan kita mendapat bantuan sokongan daripada pejabat parlimen kita di bawah yang berhormat ataupun Tun Mahathir kita yang memberikan juga kepada kita untuk menajar makanan kita pada malam ini. Jadi ada dua lah, ada dua. Lagi masing-masing boleh ambil. Siapa yang lewat malam ni kalau lebih boleh ambil lebih. Siapa keluar lewat. Jadi hak keluar lewat tu dia boleh ambil lebih lah. Cukup ada lebih. Tapi insya-Allah ada lebih. Kalau kira-kira ni lebih banyak jalan. Jadi alhamdulillah sampai di sini terlebih dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.